Okey. Okey. Okey, katalah katalah kita diberi satu bentuk data iaitu carta palang. Contohnya. Kemudian daripada carta palang ni, okey, selamat pagi Pika. Okey, katalah kita diberi satu perwakilan data iaitu contohnya carta palang. Kemudian daripada carta palang ni kita nak tukar kepada bentuk perwakilan data yang lain. Okey, contohnya kita tengok contoh 9. Okey, carta palang di sebelah menunjukkan keuntungan syarikat usaha tegas dari tahun 2010 hingga 2015. Tukarkan perwakilan carta palang itu kepada perwakilan lain yang sesuai dan berikan justifikasi kepada penukaran perwakilan ini. Okey, selain carta palang, kita ada apa lagi bentuk perwakilan data? Ada 4 lagi. Apa dia? Siapa boleh bagi tahu? Apa 4 lagi perwakilan data selain carta palang? Yang latihan kamu buat tu, apa dia? Boleh tulis juga dekat chat. Selain carta palang, apa lagi bentuk perwakilan data yang kita dah belajar? Carta pie. Okey, betul Nazlia, carta pie. Lagi? Graf garis. Okey, betul. Lagi? Okey, carta pie, graf garis. Lagi 2. Okey, betul Tan Yuzwan. Plot titik dan juga plot batang dan daun. So ada 4. Ada 4 campur dengan carta palang ada 5. Okey, sekarang kita diberi soalan dalam bentuk carta palang. Kan, jadi kita nak tukarkan kepada bentuk perwakilan lain yang lebih sesuai. Apa agaknya yang lebih sesuai untuk menunjukkan keuntungan bagi syarikat usaha tegas ni. Jadi antara carta pie, graf garis, plot titik dan juga plot batang dan daun, graf garis juga sesuai untuk menunjukkan keuntungan. Jadi kita boleh bina satu graf garis berdasarkan carta palang yang diberi dalam soalan. Okey. Sebelum kita nak bina sebelum kita nak bina graf garis, kita kena tahu dulu data-data yang ada daripada carta palang yang diberikan dalam soalan. Okey, sekarang cuba kita tengok contoh 9 ni pada 2010. Okey, kalau kita tengok, okey, cikgu tunjuk sekejap ya. Okey, kalau kita tengok, daripada Pak C. Pak C. Sini ada Pak C. Ni Pak C apa ni? Yang cikgu letakkan tanda bulat tu Pak C apa tu? Pak C apa ni? Okey. Ni, Pak C apa ni yang cikgu tanda ni? Ni Pak C mencancang ke Pak C mengufuk? Siapa boleh jawab? Ni Pak C mencancang ke Pak C mengufuk?
Mengufuk. Ya ke mengufuk? Ha. Okey, kalau cikgu tukar, ini paksi menegak ke paksi mendatang? Yang cikgu tanda ni. Paksi menegak ke paksi mendatang? Paksi menegak ke paksi mendatang? Tadi cikgu tanya mencancang mengufuk. Okey, sekarang menegak ke mendatang? Menegak. Okey. Menegak adalah mencancang bukannya mengufuk. Mengufuk adalah mendatang Okey, cikgu kecilkan sikit dia punya ni. Sekejap. Ada sangat. Okey. Okey. Ini keuntungan ni adalah paksi menegak. Okey, menegak. Suara cikgu okey ke putus-putus? Okey, go. Okey. Agaknya ada yang buka mic Ada yang buka mic ke? Iskandar off kejap mic kalau tak suara bergema. Nanti kalau nak cakap atau nak tanya boleh on semula mic tu. Iskandar? Okey. Okey. Ni adalah paksi menegak untuk keuntungan. Okey. Untuk paksi mendatang atau paksi mengufuk kita akan letak tahun. Ini paksi mendatang. Siapa ingat masuk kelas cikgu hari tu ingat kita dah belajar Okey. Kita kena cari dulu pada tahun 2010 berapakah keuntungan bagi syarikat usaha tegas? Berapakah keuntungan pada 2011? Berapakah keuntungan pada 2012, 2013, 2014, 2015? Barulah kita boleh tukarkan kepada bentuk perwakilan yang lain. Okey, kita tengok sama-sama. Berapakah keuntungan? Berapakah keuntungan pada tahun 2010? Nampak tak skrin cikgu? Okey, nampak Okey, nampak tak apa. Okey, berapa keuntungan tahun 2010? Kalau kita boleh tengok, dia punya hujung ni sama dekat mana? Dekat mana ni? Dia punya palang yang atas ni. Dekat 20. Okey, betul Syanizan dekat 20. Betul-betul garis 20 ni. Jadi keuntungan pada tahun 2010 adalah 20 juta. Nampak ni? Dia tulis RM juta. Jadi 20 juta. Okey, 2011. Cuba tengok 2011. Berapa keuntungan pada tahun 2011? RM23 juta. Okey, kita tengok betul tak 23 juta? Okey, kalau kita tengok skala. Okey, skala ni dia bermula dengan 0, 20, 40. Okey, bermakna kat sini ada berapa? 1, 2. Okey, kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ada 10 kotak kecil-kecil.
Ada 10 kotak kecil-kecil. Okey, adakah kotak kecil-kecil tu melambangkan satu kotak satu? Satu kotak satu titik. Betul ke salah? Betul ke salah? Salah. Salah Kenapa salah? Sebab selepas 20 dia terus pergi 40. Bermakna apa? Bermakna dekat tengah-tengah ni, mana tengah dia tak nampak sangat. Okey, kat sini Ini 30. Itu 30. Okey, tengah sini 10. Ini 50. Ini 70. Okey, jadi kalau dekat sini 30, boleh tak dekat sini jadi 23? Boleh tak jadi 23? Boleh tak jadi 23? Boleh tak jadi 23? Tak boleh tak boleh. Kenapa tak boleh? Betul Syanizan, kenapa tak boleh? Sebab satu kotak akan mewakili dua nilai dia. Okey, tak percaya kita cuba kira Okey, kotak yang pertama 22, kotak yang kedua 24, kotak yang ketiga 26, kotak yang keempat 28. Okey, so dekat sini dia jadi 30. Nanti 32, 34, 36, 38, 40. Sebab tu kita tak boleh tengok kat sini 3 kotak, kita kata 23. Kita kena tengok pada skala ni, Kita kena tengok pada skala. Jadi pada tahun 2011 keuntungan yang diperolehi adalah 26 juta. 26 juta. Okey, 2012. Berapa keuntungan 2012? Berapa keuntungan 2012? 34. Betul tak 34? Kita tengok Okey, sini 30. Okey, sini 30. 32, 34. Okey, betul. Bagus Anizan, 34 juta. Jadi nak baca ni kena ambil pembaris, letak ambil pembaris, letak dekat garisan tu dia pergi mana. So kita kira. So setiap skala ni dia sama. Okey, sini nanti 42, ni 44, 46, 48, 50. Dia macam tu semua sama. 2. Okey, 2013. Berapa 2013? Berapa keuntungan pada tahun 2013? 72 juta. Okey, betul 72 juta. Okey, betul Syafika, betul Nazlia. Bagus 72 juta. Okey, 2014. Berapa keuntungan 2014? 58 juta. Okey, betul. Bagus Nazlia. Okey, 58 juta. Dan akhir sekali, berapakah keuntungan pada tahun 2015? Ya, 40. Okey, betul Syafika, betul Nazlia. Okey, 40 juta. Okey, sekarang bila kita dah tahu
dia punya data keuntungan baru kita boleh pindahkan ke dalam bentuk graf garis. Okey? Kita tengok macam mana dia bentuk dalam graf garis. Okey. Sekejap Okey. Sekarang kita pindahkan nilai tadi ke dalam bentuk graf garis. Okey. Skala sama je. Skala sama je guna 0, 0, 20, 40, 60, 70. So dekat tengah-tengah ni ada 10. Tengah-tengah ni ada 30. Tengah-tengah ni ada 50. Tengah-tengah ni ada 70. So kita plotkan saja ikut apa yang kita dah cari tadi. Okay, plot sini 20. Plot sini 26. Plot sini 34. Plot sini 72. Plot sini 58. Plot sini 40. Kemudian kita sambung. Okey, sambung mesti betul-betul kena ni. Tengok tu dia sambung. Mesti betul-betul kena. Dan sambung mesti tegak. Mesti guna pembaris. Mesti guna pembaris. Okey, sambung. Mesti guna pembaris. Okey, skala diguna sama je. Okey, ada tahun, ada keuntungan. Okey, dia guna 1 sentimeter ni. Ni sebenarnya 2 sentimeter. Ni daripada titik kosong ke titik sini adalah 2 sentimeter. Jadi skala ni kita sebut 2 sentimeter. 2 kepada 2 sentimeter. Okey. Dan jangan lupa tajuk. Jangan lupa tajuk. Okey. Boleh ni? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya cikgu? Okey, tak ada. Tak ada Kalau tak ada cikgu nak teruskan. Okey. Sekarang kita tengok pula yang seterusnya. Yang seterusnya. Okey. Sekarang kita ada satu graf, kita ada satu bentuk perwakilan data iaitu plot batang dan daun. Okey, tengok. Plot batang dan daun di bawah menunjukkan hasil tinjauan tentang kadar denyutan nadi bagi per minit bagi pesakit yang dirawat di sebuah poliklinik komuniti. Tukarkan perwakilan ini kepada perwakilan plot titik dan berikan justifikasi kepada penukaran perwakilan ini. Okey, kita tengok. Dia bagi kadar denyutan nadi per minit bagi pesakit. Okey, dia asingkan kepada batang dan daun. Okey, batang dan daun. Semalam cikgu ajar kalau batang ni untuk digit apa? Semalam cikgu ajar batang ni untuk digit apa?
Betul, bagus Shanizan. Digit 10. Okey, kalau daun ni untuk digit apa? Siapa ingat lagi? Sa. Okey, betul Nazlia. Bagus. Ingat, batang untuk digit 10, daun untuk digit sa. Okey. Sekarang kita tengok dia bagi, dia bagi data. Kekunci 4 palang 2 bermakna 42 denyutan per minit. Ini dia punya kekunci lah. Okey, kita tengok sikit bawah dia. Okey, macam mana dia tukar daripada plot batang dan daun kepada plot titik. Okey. Nak bina plot titik, mesti ada apa ni kita panggil ni? Yang cikgu tandakan ni kita panggil apa ni? Yang dia buat 40 sampai 90, ada anak panah kiri kanan. Ni kita panggil apa? Ni bukan paksi tau. Ni bukan paksi. Ni kita panggil apa? Siapa ingat? Ya, betul Syafiqah. Betul. Bagus. Ni kita panggil garis nombor. Garis nombor. Jadi untuk bina plot titik, kita tak ada paksi. Tapi kita ada garis nombor. Okey. Jadi kita binakan garis nombor dan kita pindahkan maklumat tadi ke dalam bentuk plot titik. Okey, tadi kita ada 42. 42 kita ada satu je. Kita ada seorang je pesakit yang mempunyai denyutan nadi per minit 42 kali. So kita tanda satu je lah titik. Okey. Kemudian 55 kita ada seorang juga. Jadi kita tanda satu. Okey, 65 kita pun ada satu. 66 kita ada 3. Macam mana kita tahu ada 366? Macam mana 66 kita tahu ada 3 orang? Siapa ingat? Siapa ingat macam mana kita boleh tahu ada 66 orang yang, ada 3 orang yang mempunyai 66 kadar denyutan nadi per minit. Macam mana kita boleh tahu ada 3 orang? Sebab 6 tu ada 3 cikgu. Betul, pandai. Sebab dekat bahagian daun, 6 tu ada 3. Iskandar je jawab. Betul sebab 6 tu kalau kita tengok pada plot batang dan daun tadi ada 3 kali. Jadi kita tahu maknanya tu ada 3 orang. So bila ada 3 orang bermakna ada 3 titik. Okey, 67 ada seorang. 68 ada 4 orang. So ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian 69 ada 3 orang. Okey, ada 3 orang, cikgu tukar warna. Okey, so dia ada 1, 2, 3. Ada 3. Okey, kemudian 70 ada seorang sebab kosong ada 1. Jadi ada seorang je. Okey, 71 pun ada seorang. 72 pun ada seorang. Kemudian 77. 89 ada seorang. 90 ada seorang. Jadi satu titik mewakili satu orang. Satu orang pesakit. Okey, boleh tak kita main tukar-tukar? Main buat je kita nak guna bentuk perwakilan yang mana? Boleh tak kita main pilih je? Boleh ke tak boleh? Boleh tak kita kalau soalan tu bagi suruh kita tukar data perwakilan, tukar bentuk perwakilan, kita main tukar je bentuk apa yang kita nak. Boleh tak?
Tak boleh, betul Nazlia, tak boleh. Kita kena cari bentuk perwakilan yang hampir sama. Okey, contohnya macam plot titik dengan plot batang dan daun memang kita gunakan untuk data numerik. Jadi kita boleh gunakan data numerik tu kepada tukarkan bentuknya kepada plot titik. Kalau macam carta palang, tengok juga kadang-kadang kita kena tukarkan sama ada graf garis ataupun catapai. Tengok kepada keadaan masa tu. Tengok jenis data yang diberi. Sesuai ke tak sesuai. Okey? Okey. Ada soalan tak untuk untuk topik ni? Untuk kita tukar bentuk perwakilan. Ada soalan tak? Ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Selamat datang Razil. Okey, ada apa tak? Kalau tak ada, cikgu teruskan. Okey, tak ada Okey. Daripada data yang diberikan, macam mana kita nak mentafsir? Okey, contoh kita tengok kat sini Okey, macam mana kita nak mentafsir? Laju sangat. Okey, kita tengok graf ni. Contoh, ni contoh 11 macam ni kita nak tafsir. Okey. Graf garis di sebelah menunjukkan jisim sampah. Apa maksud jisim? Apa maksud jisim? Apa maksud jisim? Berat. Okey, betul Nazlia. Berat. Okey. Jadi graf garis di sebelah menunjukkan jisim sampah dalam ributan yang dibuang di sebuah bandar dari tahun 2010 hingga 2015. Dia bagi graf apa ni? Dia bagi bentuk perwakilan apa ni? Dia bagi bentuk perwakilan apa ni? Graf titik. Graf titik? Mana ada graf titik? Graf titik. Graf titik. Plot titik? Mana pula plot titik ni? Cuba tengok betul-betul. Graf garis. Betul Capika, graf garis. Ni graf garis, bukan plot titik. Plot titik, macam mana nak ingat? Dia ada titik-titik. Tu plot titik. Dia ada titik-titik. Itu plot titik. Okay? So ni dia bagi graf garis. Okay, kita tengok macam mana kita nak taksir. Macam ni kita nak mentafsir. Okey, soalan yang pertama. Berapakah jisim sampah yang dibuang pada tahun 2010? Cuba tengok 2010. Berapa jisim sampah yang dibuang pada tahun 2010? Okey, soalan yang pertama. Ni mungkin kalau dalam soalan peperiksaan macam ni lah. Okey, berapa? Berapa berat sampah? Cuba tengok betul-betul kotak dia. Okey, macam ni kita nak kira. Okey, kalau kita tengok kat sini. 0, 1. Okey, ada berapa kat dalam ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ada 10 kotak kecil-kecil. Kotak kecil-kecil tu macam mana kita nak kira?
Sini adalah kosong, sini adalah 1. Jadi kotak kecil yang pertama ni mewakili mewakili 0.1. Sini 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1. Okey, macam mana kita nak dapat nilai ni? Okey, cikgu ajar kamu macam ni Okey, ambil yang pertama, ambil yang kedua, kemudian tolakkan. Kemudian tolakkan. Okey, ambil yang pertama. Okey, sorry. Okey, ambil yang pertama, 1, tolak yang kedua kosong. Jadi jawapan dia 1. Betul kan? Okey, jawapan dia 1. Okey, sekarang kita kira kotak kecil tadi ada berapa? Ada 10. Okey. Kotak kecil ni ada 10. Jadi ambil 1 ni, 1 bahagi dengan 10. Jadi dapat 0.1. Jadi setiap kotak kecil ni mewakili 0.1. Nanti tambah lagi 0.1 jadi 0.2. Tambah lagi satu kotak jadi 0.3 dan seterusnya. Okey, boleh tak kalau nak ambil nombor 2 dengan nombor 1? Boleh juga. 2 tolak 1 sama dengan 1. Sama juga ada 10 kotak kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia mesti sama. Okey, kemudian bahagi dengan 10. Dapat juga 0.1. Jadi setiap kotak kecil ni nilai dia 0.1. Jadi bila kita nak kira, okey, katalah nak kira tahun 2010 punya sampah tadi. Okey. Okey. Kita nak kira sampah pada 2010. Jadi kita kira dia kotak yang keberapa? Kotak yang ke-9. Selepas 1. Jadi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. Betul Nazlia. Jawapan dia 1.9 ributan. Ributan tu dapat mana? Dapat dari Pak C. Dapat dari Pak C. Okey, soalan nombor 2. Apakah yang boleh anda nyatakan tentang jisim sampah yang dibuang pada tahun 2011 dan tahun 2014? Dia nak 2011 dan 2014. Cuba tengok. Cuba tengok data. Cuba tengok berat sampah pada tahun 2011 dan 2014. Berapa berat berat sampah dia? Berapa berat sampah dia? RM2.1,000. Okey, 2.1,000. Jadi, apa yang kamu nampak? 2011, 2.1,000. 2014 pun 2.1,000 tan. Apa yang kita boleh cakap? Pembuangan sampah pada tahun 2011 dengan 2014. Apa yang kita boleh kata? Dia tak nak kita jawab berapa berat tau, tapi dia nak kita nyatakan apa yang kita nampak. Apa yang kita nampak sampah yang dibuang pada 2011 dan juga sampah yang dibuang pada 2014. Apa yang kamu nampak?
persamaan. Jadi maksudnya pada 2011, pada 2014, jumlah berat sampah yang dibuang pada kedua-dua tahun adalah sama. Jadi kita kena jawab macam tu. Kita bukan nak kena jawab 2.1 ribu, 2.1 ribu. Tapi kita nak jawab apa yang kita nampak, iaitu sampah yang dibuang pada 2011 dan 2014 jumlahnya adalah sama. Boleh? Boleh faham? Cikgu terangkan. Boleh. Okey. Yang lain okey ya? Okey, kalau okey, kita teruskan lagi. Okey, bagus Azil. Okey, seterusnya dia tanya lagi min. Apakah yang boleh, cari min sampah, cari min jisim sampah yang dibuang dalam tempoh 6 tahun itu. Min. Apa maksud min? Bukan Jasmine ke, min nama orang ke, bukan. Apa maksud min? Min ni adalah purata. Min ni adalah purata. Jadi kita nak cari purata. Okey, macam mana kita nak cari purata? Kita nak cari purata, kita kena tambahkan semua berat sampah ni daripada tahun 2010 sampai 2015. Okey, ni tadi berapa? 1.9. 2.1. Ni 2.9. Ni berapa ni? 2.6. 2.1 ni 1.6. So kita kena tambahkan. Kita kena tambahkan semua sekali. Okay, lepas tambahkan kita kena bahagi. Okay, berapa kita nak kena bahagi? Sebab dekat sini ada 6 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. So lepas kita tambahkan 1.9 tambah 2.1 tambah 2.6 tambah 2.1 tambah 1.6, dapat jawapan kita bahagi dengan 6. Kenapa bahagi 6? Sebab ada 6 tahun. Kalau ada 7 tahun, kita kena bahagi 7 lah. Kalau ada 3 tahun, kita kena bahagi 3. So itu kita panggil min. Okay? Boleh? Okay, kemudian seterusnya jisim sampah yang dibuang semakin, soalan seterusnya dia tanya, nyatakan satu inference yang boleh dibuat berdasarkan graf garis itu. Apa inference? Ni belajar sains ni. Apa inference? Sebab. Okey. Sebab Jadi apakah yang menyebabkan data yang ditunjukkan yang boleh kita buat? Sebab. Betul ke inference ni sebab? Okey, apakah inference yang kita boleh buat? Sebab apa, Razil? Kalau kita tengok pada graf garis tu,
data dia menunjukkan apa? Makin meningkat ke makin berkurang? Makin meningkat ke makin berkurang? Makin meningkat. Okey, lepas meningkat, paling tinggi 29. Paling tinggi 2.9 ribu. Lepas dia meningkat, kita tengok trend dia. 2011 meningkat, 2012 meningkat. Lepas tu 2013, 14, 15 menurun Jadi kita boleh kata jisim sampah yang dibuang semakin berkurangan pada setiap tahun selepas tahun 2012. Jadi itu adalah inference yang kita boleh beritahu. Jadi kita tengok dan kita jawab semuanya berdasarkan kepada maklumat yang kita dapat. Maklumat yang kita beri. Okey. Seterusnya. Berdasarkan trend graf garis, ramalkan jisim sampah yang dibuang pada tahun 2016. Dia suruh ramal. Ramal ni maksud apa? Kita agak-agaknya tahun 2016 berapakah jisim sampah yang dibuang? Cikgu padam yang ni. Agaknya lah tahun 2016 kat sini kita tambah. Kalau kita tengok trend, dia turun sampai sini. Ni dia turun sampai sini. Dan ada kemungkinan dia turun sampai sini. Jadi pada 2016 kemungkinan sampah yang dibuang adalah sebanyak 1.1 ribu tan. Cara dia macam tu Okey, ada soalan nak tanya cikgu tentang cara mentafsir graf ataupun tentang cara mentafsir data. Ada apa-apa soalan nak tanya tak? Tak ada. Okey. Kalau nanti kamu dengar cikgu punya penerangan sambil tengok buku teks masa buat latihan, kemungkinan besar kamu boleh jawab. Okey. Cikgu nak tunjuk satu untuk bina skala. Cikgu dapati daripada kerja sekolah yang kamu dah hantar tu, ada yang tak pandai bina skala. Okey. Buku tulis kamu dia tak kotak-kotak kecil macam ni kan? Sebab apa ni kotak-kotak kecil ni sebenarnya adalah kertas graf. Nanti bila kamu dah belajar makin tinggi seterusnya, kamu akan guna buat graf, guna kertas graf lah. Okey. Kita bina skala, plot ni kita mesti plot atas garisan macam ni. Kita tak boleh plot dia tengah garisan macam ni. Okay. Kita tak boleh plot dia tengah garisan macam ni. Ni salah ni. Plot mesti atas garisan, betul-betul. Atas garisan. Macam tu. Macam tu. Jadi bila kamu buat plot dekat kamu punya buku, pastikan kamu plot betul atas garisan. Jangan plot dekat tempat yang tak ada garisan. Salah. Mesti atas garisan macam ni. Macam tu. Okay. Boleh faham tak? Lepas ni cikgu tak nak jumpa lagi yang salah macam ni Sebab nanti bila kamu salah, dalam periksa pun kamu salah. Okay, bila plot skala,
mesti atas garisan. Macam ni pun sama. Nampak ni? Dia buat betul-betul atas garisan. Ni pun atas garisan. Ini pun atas garisan. Jadi pastikan lepas ni bila buat skala, mesti atas garisan. Okey, kalau tak ada apa-apa nak tanya, cikgu nak sambung lagi 2 perkara je. Iaitu tentang poligon kekerapan. Nanti ada contoh-contoh yang lain tu, kamu boleh tengok sendiri histogram dulu sebelum poligon kekerapan, kita tengok dulu histogram. Okey. Apa itu histogram? Okey, dia kata histogram ialah satu perwakilan data yang memaparkan data terkumpul. Yang memaparkan data terkumpul. Data terkumpul ialah data yang dikumpulkan dalam satu sela masa tertentu. Okey, selang tertentu. Okey, apa maksud selang tertentu? Okey, ni maksud dia. 140 hingga 144. 145 hingga 149. 150 hingga 154. Ini kita panggil sebagai selang. Sebagai selang. Okey, kita tengok contoh 13. Histogram di bawah menunjukkan tinggi bagi 50 orang murid perempuan. Okey, 50 orang murid perempuan. Okey, antara tinggi 140 hingga 144 ada berapa orang? Tinggi antara 145 hingga 149 ada berapa orang? Tinggi 150 hingga 154 ada berapa orang? Tinggi antara 155 hingga 159 ada berapa orang? 160 hingga 164 ada berapa orang? Jadi inilah yang kita panggil sebagai histogram. Histogram. Okey, histogram ni bentuk dia macam carta palang. Bentuk dia macam carta palang. Tapi kita bina dia rapat. Ni, rapat. Kita sentuh. Setiap sisi palang tu kita sentuh. Kita tak jarakkan dia. Kalau carta palang, kita buat jarak-jarak. Macam tu. Betul? Betul tak? Tu kalau carta palang. Tapi kalau histogram, kita sambung. Kita rapatkan dekat-dekat. Kita rapatkan. Okey. Jadi macam mana kita nak mentafsir histogram? Kita nak mentafsir histogram. Okey, tengok Okey. Dia kata yang pertama, cari bilangan murid perempuan yang mempunyai tinggi 155 hingga 159. Okey, yang ini. Okey, ada berapa? Yang ni, dia minta yang ni. Ada berapa murid perempuan yang mempunyai tinggi antara 155 cm hingga 159 cm? Ada berapa? Cuba tengok ni, dia duduk dekat mana ni? Dekat 10. Betul, dekat 10. Sebab kalau kita bawa pembaris, dia dekat 10. Jadi ada 10 orang yang mempunyai tinggi 155 hingga 159. Okey, bagus Azil Okey, tengok soalan nombor 2. Murid perempuan yang mempunyai tinggi 160 cm dan ke atas layak untuk menyertai pasukan bola tampar. Cari bilangan murid perempuan yang layak untuk menyertai pasukan bola tampar. Yang layak untuk sertai bola tampar tingginya berapa? Tingginya berapa?
Kalau nak main bola tampar kat sekolah ni kena tinggi paling rendah berapa kena tinggi dia? 160, betul Razil 160. Jadi berapa orang yang layak dalam kelas ni untuk main bola tampar? Kita nak tengok sela masa yang mana? Selang masa yang ini. Yang ni. Okey, jadi ada berapa orang yang layak? 3 orang. Betul Nazlia? 3 orang. Okey, 3 orang je Ini 1, 2, 3. Ni tadi cikgu dah ajar kan? Okey, 10 tolak kosong. 10 tolak kosong dapat 10. 10 bahagi 10. Kenapa bahagi 10? Sebab ada 10 kotak kecil. Dapat 1. Jadi setiap satu kotak kecil ni mewakili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 3 orang yang layak untuk main bola tampar. Okey, Okey, seterusnya dia kata dengan memerhatikan bentuk histogram itu, buat inference tentang taburan tinggi murid perempuan. Buat taburan tinggi, buat inference. Macam ni kita nak buat inference. Berapa selang ketinggian yang paling ramai pelajar dalam kelas ni? Paling ramai sekali tinggi antara berapa ke berapa? Kalau kita tengok kalau kita tengok histogram ni, paling ramai di mana tinggi pelajar ni? Ah, 150 hingga 154 sentimeter. Okey, bagus Nazlia Okey, jadi pelajar perempuan yang ramai mempunyai ketinggian antara 150 hingga 154. Itu cara kita membuat inference Okey. Itu histogram. Okey, ada satu lagi iaitu poligon kekerapan. Poligon kekerapan ni dia adalah berasal daripada histogram. Dia berasal daripada histogram. Okey? Apa dia cakap tentang poligon kekerapan? Okey, poligon kekerapan ialah graf yang menyambung titik tengah bahagian atas setiap palang dalam histogram itu dengan garis lurus. Jadi, daripada histogram yang tadi, okey, kita akan cari dia punya titik tengah, titik tengah, titik tengah, titik tengah, titik tengah, dan kita akan sambungkan dengan garis lurus. Okey. Tapi dia tak boleh tergantung macam ni. Dia mesti mula daripada bawah. So bawah ni tak ada, so mula dari kosong lah. Okey, dan yang hujung ni mula juga, akhir juga dengan kosong. Jadi inilah kita panggil sebagai poligon kekerapan. Kalau kita tukarkan atau kalau kita padamkan palang tu, kalau kita padamkan bentuk histogram tu, dia akan ada satu graf garis. Tapi graf garis ni, poligon kekerapan ni mesti mula dengan kosong dan mesti berakhir dengan kosong. Dia tak boleh tergantung. Macam graf garis, dia macam ni. Contohlah, tu graf garis. Dia tak perlu mula dengan kosong, dia tak perlu berakhir dengan kosong. Tapi poligon kekerapan, dia kena start
kosong, kosong. Maksudnya dia kena mula dekat paksi, paksi mendatang, habis pun dekat paksi mendatang. Okay. Ada apa-apa nak tanya cikgu tentang poligon kekerapan? Bentuk dia macam tu. Dia mesti sentuh paksi mendatang. Akhir pun sentuh paksi mendatang. Okay, tak ada soalan nak tanya cikgu Okay, kita masuklah sekali. Apakah kepentingan mewakilkan data secara beretika? Okay, bila kita dapat data, kita kena analisis, kita kena tafsir. Jadi bentuk-bentuk perwakilan ni macam catapai, catapalang, graf garis, plot batang daun, plot titik, histogram, poligon kekerapan, dia akan membantu kita untuk mentafsir data dengan mudah. Jadi daripada data-data itu bolehlah kita tafsirkan data dengan baik dan juga dengan baik supaya tidak mendatangkan kekeliruan. Jadi itulah kepentingan untuk kita mentafsir data supaya kita tak tafsir data yang salah. Okey? Okey, ada apa nak tanya cikgu? Dah habis dah bab 12. Ada apa tak nak tanya cikgu? Syafiqah sempat lagi menjawab WhatsApp, ya. Kan dalam kelas kena fokus. Sekejap lagi kita habis kelas. Sabar. Ada apa tak nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey. Kalau betul tak ada. Okey, macam biasalah ada latihan ada latihan. Okey, kejap lagi kita habiskan kelas sebab lepas pukul 10 kamu ada kelas lain kan? Ni masa rehat kan kalau ikutkan. Okey. Lepas ni kelas apa? Cikgu rasa ni lah paling ramai hari ni kelas. Tahniah siapa yang dapat masuk kelas hari ni. Okey, sekejap Cikgu tengok. Okey. Okey, cikgu nak muka surat 277. Latih diri 12.1C nombor 2. Okey, nombor 2. Dia bagi kita carta-pai. Dia suruh tukarkan kepada bentuk perwakilan lain. Okey, kalau carta-pai ni cuba tengok soalan semua nombor 2. Muka surat 277.
Okey, bentuk perwakilan mana yang sesuai yang kita boleh gunakan untuk tukar daripada carta pie ni? Siapa boleh jawab? Bentuk perwakilan apa yang kita boleh tukar? Hmm. Agaknya bentuk perwakilan apa ni kita nak jawab ni soalan ni? Nombor 2 ni. Cuba tengok apa yang paling sesuai. Apa yang paling sesuai kita nak tafsirkan data carta pie ni? Dia bagi kita kat sini 25 orang yang telah menderma darah. Lepas tu daripada 25 orang tu dia asingkan jenis-jenis darah kepada darah A, darah B, darah O, darah AB. Darah A ada 28%, darah AB ada 16%, darah O ada 36%, darah B ada 20%. Jadi bentuk perwakilan mana yang sesuai untuk kita tukarkan carta pie ni? Okay, cikgu tengok ada yang jawab dekat chat. Graf garis nombor. Okay, Nazlia jawab carta palang. Janizan jawab garis nombor. Okay, Razil jawab graf garis. Okay, cikgu beritahu garis nombor. Garis nombor iaitu plot titik lah. Garis nombor plot titik. Jangan jawab garis nombor. Garis nombor tu cara nak buat plot titik. Okey, plot titik sesuai juga. Plot titik sesuai juga. Sekejap. Plot titik Plot titik tak sesuai. Plot titik sesuai tak? Plot titik mungkin tak sesuai. Sebab apa? Sebab kita ada 4 jenis darah. Jadi plot titik tak boleh. Okey, kita tengok graf garis. Graf garis, graf garis pun tak sesuai. Kenapa graf garis tak sesuai? Sebab graf garis nak menunjukkan perubahan data. Contoh suhu, naik turun. Contoh bilangan, naik turun. Itu sesuai graf garis. Jadi untuk kita tunjukkan berapa ramai darah A, berapa ramai darah B, berapa ramai darah O, berapa ramai darah AB. Kita paling sesuai gunakan carta palang. Betul Nazlia sesuai guna carta palang. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, dia bagi dalam bentuk peratus. Macam mana kita nak tukarkan kepada bentuk orang? Dia bagi ni bentuk peratus ni. A 28%, AB 16%, O 36%, B 20%. Macam mana kita nak tukarkan ke dalam bentuk orang? Macam ni kita nak buat? Macam ni kita nak tukarkan kepada bentuk orang? Boleh tak kita bina carta palang letak 36%, 20%, 28%? Tak boleh. Kita kena tukar kepada bentuk orang dulu. Kita kena kira. Okay, macam mana kita nak kira berapa orang bagi setiap jenis darah? Okay, cikgu bagi contoh satu. Okay, tengok sini.
Okay, nampak tak cikgu buka satu papan putih? Nampak tak? Tak ada eh? Tu ada keluar tu jangan klik ya, tak perlu klik. Cikgu, saya tak boleh masuk. Tak payah klik, jangan masuk. Jangan masuk. Jangan klik ya. Dia keluar dekat chat tu dia automatik. Awak jangan klik, okey? Jangan klik Awak klik pun awak tak boleh masuk. Okey. Sekejap ya. Okey. Sekarang dekat telefon kamu nampak tak? Warna putih. Nampak tak warna putih je? Okey, dia bagi tadi. Nampak tak cikgu buat ni? Nampak? Okey, nampak Okey. Dia bagi tadi warna darah A ada 28%. Okey, cikgu tunjuk A je Okey, 28%. Okey, macam mana kita nak kira berapa orang yang mempunyai darah A? Okey, berapa orang semua sekali? Semua sekali 25 orang. Okey, semua sekali 25 orang. Macam mana kita nak tukarkan peratus ni kepada bentuk orang? Okey, 28 per 100. Kenapa per 100? Sebab peratus. Okey, darab 25. Dapat berapa? 28 per 100 darab 25. Berapa? 7. Okey, betul. Jadi ada 7 orang yang derma darah A. Nanti untuk darah A ni pun sama, 16%. So tukarkan dulu kepada bentuk orang. Lepas tu barulah boleh bina carta palang. Okey, boleh? Soalan nombor 2. Okey, seterusnya muka surat. Okey, muka surat 280. Muka surat 280. Okey, soalan nombor 1. 280 tu 12.1D. Soalan nombor 1. Okey, kemudian soalan nombor 2. Okey. Okey, kejap ya. Okey, kemudian muka surat 285. 285 soalan nombor 5. Histogram dan juga poligon kekerapan. Okey, dah. Itu saja. Soalan nombor 5, muka surat 285. Soalan nombor 2, muka surat 281. Soalan nombor 1, muka surat 280. Dan soalan nombor 2, muka surat 277. So ada 4 soalan. Okey, ada 4 soalan saja. Okey, sekarang ni kita kelas seminggu sekali. Seminggu sekali. So maknanya kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Pada hari yang sama juga, hari Selasa. Pada minggu hadapan. Okey, ada apa-apa tak sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini? Okey, sekarang semua orang buka kamera. Semua orang on kamera.
Cikgu nak tengok muka semua, muka masing-masing. Okey. Ke ada yang muka bangun tidur? Ada tak agak-agak? Okey. Semua pandang kamera masing-masing. Tan Bunji, Sahira belum buka. Kenapa Tan Bunji lama sangat? Okey. Sahira? Tunggu Sahira sekejap. Sahira tak nak buka. Okey, dah. Okey, pandang kamera. Okey, 1, 2, 3. Senyum. Okey, satu lagi freestyle punya. Okey, 1, cepat. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey dah, cikgu rasa hari ni lah kelas paling ramai. Oh, Iskandar dah hilang Mesti dah terkeluar Iskandar. Sian dia tak masuk gambar. Okey, so kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Kerja sekolah lambat macam mana pun tolong hantar. Sebab kalau kamu tak hantar, cikgu tak boleh nak nilai kamu punya PPD. Nanti PPD kamu kosong. Okey kelas. Terima kasih semua sebab hari ni dapat masuk kelas cikgu. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, semoga dapat siapkan kerja sekolah dengan baik. Okey, jumpa lagi minggu hadapan. Bye. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum dan Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Okey, terima kasih.